Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Segala puji kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala atas izinnya kita dapat bersama-sama mengikuti webinar yang bertajuk Mental Health of Volunteers. Terima kasih saya ucapkan atas kehadiran anda semua yang sudi untuk meluangkan masa dengan menyertai live webinar pada hari ini. Kalau pergi ke Tanjung Keramat, anak manis jangan diangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga webinar mendapat berkat. Tanpa melengahkan masa lagi, saya mempersilakan saudara Muhammad Akif untuk membacakan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Karim Ya Wadud, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur, sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berkatilah dan rahmatilah perjalanan program Mental Health of Volunteer pada hari ini. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui yang kami bahawa di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan ilmu pengetahuan kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru, Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah juga kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri keluarga, masyarakat dan negara. Amin amin ya rabbal alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Muhammad Akif atas bacaan doa itu tadi. Semoga program webinar kita pada hari ini mendapat keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya Muhammad Iqmal Hakim selaku moderator anda untuk diskusi santai pada hari ini. Webinar ini akan diteruskan lagi dengan ucapan dari yang berusaha, saudari Umi Mardiah selaku pengarah program Mental Health of Volunteers untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala Baik, terima kasih kepada Iqmal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi saya bersyukur kerana kita semua dapat berkumpul lah bagi menjayakan webinar ini. Walaupun dilakukan secara maya, saya sebenarnya berharap webinar ini dapat memberi manfaat lah daripada kepada semua pihak, terutamanya para sukarelawan kita. Jadinya berharap juga webinar ini dapat memantapkan lagi kesihatan mental para sukarelawan. Jadinya tanpa melengahkan masa lagi, dan saya juga sebenarnya tidak sabar untuk mendengar perkongsian daripada para panel kita yang bukan calang-calang orang ya. Jadi saya serahkan kepada moderator kita, dan itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. jutaan terima kasih kepada saudari Umi Mardiah binti Cik Ismail atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi. Kata orang tak kenal maka tak cinta. Maka tanpa melengahkan masa lagi, saya memperkenalkan panel pertama kita iaitu Encik Johan Arif. Beliau merupakan Director of Irish International Relief and Humanitarian Outreach. Apa khabar Encik Johan? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya kita beralih pula kepada panel yang kedua iaitu Puan Roha Hassan. Beliau merupakan General Manager of My Care Humanitarian Care of Malaysia Berhad. Apa khabar Puan Roha? Alhamdulillah. Apa khabar semua? Sekarang pukul 5 pagi ni dari Istanbul. Alhamdulillah, sihat Puan. Selamat datang ke webinar Mental Health of Volunteers, dan saya buka sesi webinar ini dengan membawakan satu isu yang sering kali bermain dalam fikiran masyarakat
khususnya golongan belia pada masa kini. Okey, saya ingin bertanya kepada Encik Johan. Encik Johan sebagai seorang sukarelawan yang aktif dan seringkali menyertai pelbagai aktiviti sukarelawan. Pernahkah Encik Johan sendiri mengalami sebarang tekanan ketika melibatkan diri dalam aktiviti sukarelawan ini? Bagaimanakah Tuan mengatasinya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertamanya saya nak ucapkan terima kasih kepada penganjur webinar, pengurusi moderator kita dan juga rakan seperjuangan saya, Kak Roha, lama tak jumpa. Agaknya sejuk sekarang ni, sekarang ni apa ni? Oh bulan memang 12. lama tak jumpa. InsyaAllah dia kadang-kadang kita berjumpa di lapangan di lapangan bencana biasanya lah. Biasanya kalau di mana ada bencana, kat situlah yang kita akan jumpa. Our meeting point sebenarnya di lokasi-lokasi orang-orang susah. Baik, nak respon kepada soalan tu, dia sebenarnya mana-mana sukarelawan ni dia mempunyai tahap. Satu perkara yang kita kena tahu, mesti memiliki tahap resilient, ketahanan yang tinggi. Jadi kalau kita tidak memiliki resilient itu, ketahanan itu, kita tidak waterproof dari sudut perasaan, kita tidak waterproof dari sudut mental, kita tidak waterproof dari sudut emosi. Bagi saya effective domain itu ataupun sifat yang wajib kena ada pada seseorang sukarelawan itu tak kesampaian lah. Saya rasa jawapan yang sama akan diberi oleh Kak Roha kita. Maknanya kita berada di lapangan, ada dua lapangan sebelum kita akan berada di lapangan-lapangan konflik kemanusiaan. Yang kedua, kita berada di lapangan bencana, ground zero. Ini dua situasi yang menjadi rutin bagi mana-mana sukarelawan. Dan mental kita haruslah memiliki suatu tahap dipanggil satu tahap yang terlatih untuk kita bertahan. Dalam slide saya nanti ada insya-Allah saya akan kongsikan secara ekspres beberapa perkara yang apa dia panggil yang mempengaruhi mental kita. Saya nak menjawab, saya sebagai seorang yang beragama Islam, sifat sukarelawan ini kena lahir daripada hati kita, kena lahir daripada mental kita yang mempunyai suatu inner motivation yang cukup, yang sihat dan bertemankan kepada ajaran-ajaran Islam yang, sebab semua bagi saya kita semua adalah sukarelawan. Bagi saya kita semua ni adalah sukarelawan, bukan saja sukarelawan bencana ataupun konflik. Sebagai orang Islam, saya bercakap saya atas tiket sebagai seorang Islam. Walaupun ada non-Muslim di sini, bagi saya semua agama mengajar perkara untuk menjadi yang baik, tolong orang dan sebagainya. Apa saja agama, saya bukan nak flattenkan benda itu. Cuma apatah lagi dalam Islam yang mempromosikan dua perkara yang kita harus ingat, iaitu hablum minallah wa hablum minan nas. Kita ada ibadah khusus kita dengan Allah, kita ada perkara tanggungjawab kita dengan manusia, hubungan kita dengan manusia. Dalam rukun Islam kita juga ada salah satu perkara yang kita harus ingat, bahawasanya ada dekat situ kita kena keluarkan zakat. Zakat ini adalah hubungan kita dengan manusia. Baik, saya tak mau detailkan bab itu, cuma saya nak menjawab bahawasanya mental seseorang sukarelawan ini mesti mantap, mesti sehat. Dan apabila kita terlibat secara dia panggil apa, hampir sepenuh masa dalam kerja-kerja kemanusiaan ini, secara tidak langsung dan secara tidak kita sedari, dia akan merawat mental kita.
Semakin banyak kita berkecimpung, semakin banyak masa kita bersama dengan orang-orang yang kita tolong, sebenarnya kita membantu diri kita sendiri. Ini ada dalam slide saya nanti yang insya-Allah boleh kita kongsikan nantilah dalam sesi ruangan yang mungkin yang apa dipanggil tidak yang diberi nanti insya-Allah. Wallahu a'lam. Okey, baik. Terima kasih Encik Johan. Seterusnya Puan Roha. Sebagai seorang sukarelawan wanita, bagaimanakah Puan membahagikan masa dan menjaga kesihatan emosi dan mental di samping menguruskan urusan peribadi seperti hal rumah tangga dan anak-anak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertamanya nak ucap terima kasih kepada penganjur, adik-adik anak-anak muda macam ni. Bila kita tengok adik-adik anak-anak muda menganjurkan program-program seumpama ni, kita yang dah agak lama ni kan Cik Johan, kita rasa macam menyuntik semangat kepada kita. Sebab setiap perjuangan tu dia mesti ada pelapis, dia mesti ada penerus perjuangan. So bila adik-adik ada kesedaran untuk buat program-program macam ni, bermaksud kesukarelawan ni akan terus subuh lah, akan terus berkembang daripada satu generasi kepada satu generasi. Boleh dengar suara saya clear tak? Sebab internet tak apa okey. Boleh dengar clear, Boleh, alhamdulillah. okey. Minta maaf saya tak dapat nak onkan video sebab time ni masih time tidur kan bagi setengah orang lain, jadi saya tak mau ganggulah rakan sebilik dan sebagainya. Saya cuba buat saya yang boleh supaya kita boleh berkongsi manfaat apa yang diperolehi. Alhamdulillah setakat ni saya sebenarnya dah terlibat dengan kesukarelawan ni dah lama. Daripada usia saya masih lagi di sekolah rendah lagi, mula-mula sekali ikut cikgu kan. Jadi maknanya macam mana nak kaitkan dengan soalan ni? Kenapa pula saya cerita tentang perlibatan yang lama? Kalau dikira daripada sekolah rendah sehingga sekarang ni, saya dah 40 tahun terlibat dengan bidang ni. Kalau kita sebut 40 tahun maksudnya apa? Maksudnya kalau kita 40 hari dia menjadi tabiat, kalau 40 tahun menjadi apa? Dia menjadi seperti darah daging kita. Jadi kalau dia dah jadi seperti satu yang dah lekat pada kita, adalah lebih mudah untuk kita menguruskan masa, menguruskan kesihatan dan sebagainya kan. So kalau macam masa tu, sebenarnya saya tidak buat bukan sahaja memiliki tugasan sebagai full time di MyCare. Sebab saya buat juga banyak benda-benda lain. Selain daripada MyCare, saya terlibat dengan beberapa NGO lain juga. Sebab di MyCare fokusnya adalah NGO, adalah kemanusiaan. Tapi ada masa sebelum ni saya membantu kawan-kawan yang kanser. Jadi saya terlibat dengan persatuan kanser. Kemudian saya ada juga membantu macam MyCare, fokus kita kepada kerja-kerja kemanusiaan di luar negara. Jadi saya turut juga terlibat dengan NGO yang melaksanakan tugasan dalam negara. Jadi alhamdulillah setakat ni saya masih aktif dengan 10 NGOs termasuk MyCare. Jadi membahagi masa tu mesti bermula dengan disiplin lah. Kena ada disiplin ya, kena ada disiplin dalam buat apa saja. Sama juga macam kita belajar, sama juga macam kita punya kehidupan harian kita. Dalam Islam pun kita diajar disiplin yang baik kan, solat 5 waktu. Dan saya dan seperti mana yang Cik Johan sebut tadi, tak kira agama apa pun berkaitan dengan ada dia punya nilai-nilai baik yang ditanamkan, yang kita semua hendak melakukannya, tapi semuanya memerlukan disiplin. Tanpa disiplin, siapa pun kita, sama ada sebagai student, sama ada sebagai sukarelawan, sebagai seorang pekerja dan sebagainya, memang kita tak akan dapat mengurus masa kita dengan baik. Itu yang pertama.
Bila kita berdisiplin, kita dapat urus masa kita dengan baik, fizikal, mental, spiritual, emosi kita pun dapat terurus dengan baik. Bila kita macam serabut, kalau orang utara ni dia panggil serabut, sebab saya ni orang utara kan. serabut ni umpama macam segumpal tali yang tergulung-gulung kan. So memang akan jadi serabut lah. Tapi kalau kita susun elok seperti mana kita susun barang-barang dalam kabinet kan. Kabinet A untuk my care, kabinet B untuk keluarga, kabinet B laci seterusnya untuk aktiviti-aktiviti lain. Saya walaupun dalam kesibukan masih ada masa boleh tengok Netflix. Kalau nak tengok kadang-kadang ada filem-filem yang bagus di Netflix tentang Palestin dan sebagainya. Masih boleh tengok lagi. Lepas tu kalau hari hujung, biasanya saya akan bawa adik-adik anak-anak ni pergi makan dekat luar sekurang-kurangnya seminggu sekali, sebab kami nak spend masa sama-sama. So kami akan makan sama-sama. Maknanya saya punya kehidupan sama seperti orang lain, normal normal walaupun penuh dengan aktiviti kesukarelawanan. Saya juga pergi berjumpa dengan doktor daripada masa ke semasa untuk sembang kesihatan saya. Saya juga berjumpa dengan kawan-kawan, lepak dengan kawan-kawan, minum kopi, bercerita dan bersembang. Saya juga fly ke beberapa tempat untuk melaksanakan tugasan saya. Saya perasan masa saya semak saya punya pasport saya expire baru-baru ni sebelum saya terbang ke Turki. Rupanya dalam masa 5 tahun saya telah pun pergi ke 35 tempat di luar negara. Maksudnya 35 tempat saya pergi, berjam celik. Maknanya saya nak simpulkan di sini adalah kunci utama saya adalah disiplin supaya saya boleh buat semua benda. Itu yang adalah disiplin. Yang kedua adalah hidup secara seimbang. Mesti kena ada masa untuk diri sendiri, mesti kena ada masa untuk keluarga, mesti kena ada masa untuk kawan-kawan, mesti ada masa untuk kerjaya. Jadi dengan cara tu hidup kita akan jadi seimbang dan kita akan jadi manusia yang normal. Bukan kita cenderung kepada sesuatu tapi meninggalkan sesuatu yang lain pula. Jadi nanti kita akan jadi kusut masai kan. Jadi kita kena seimbang dan bijak menguruskan masa kita. Itu yang kedua. Yang ketiga dan terakhir, kita walau sekuat mana kita mesti memberi makan lah, saya sebut ayat mudah lah, memberi makan fizikal kita tu dengan betul. Apa yang kita perlu, fizikal kita kan betul. Maksudnya jaga makan lah. Kalau fizikal ni kita kena jaga makan kita kena jaga kesihatan kita. Saya biasanya pagi-pagi 1 jam saya akan keluar pergi jogging ataupun pergi walking kan. Fizikal. Kemudian yang keduanya ialah mental kita. Mental kita terus belajar. Kita kena sentiasa belajar. Sampai sekarang saya masih terus belajar. Saya bagi mental saya makan dengan ilmu-ilmu from time to time. Walaupun pada usia saya yang macam ni, saya belajar tentang ilmu-ilmu baru, tentang kemanusiaan, apalagi tentang kesukarelawanan kan. Supaya kita sentiasa beri kita punya mental tu makan. Lepas tu emosi kita juga kena sentiasa kita kena usaha untuk bertenang dalam apa juga situasi. Dan yang paling penting sekali untuk orang yang terlibat dengan kesukarelawanan, sama ada saya ataupun Cik Johan boleh sahkan, ialah hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Allah. Untuk saya lah, mungkin ada saudara-saudari sini yang non-Muslim, hubungan dengan Tuhan masing-masing. Maknanya kita mesti mendapat kekuatan spiritual. Sebab kekuatan spiritual tu paling penting sekali. Jadi empat ni, fizikal kita, mental, emosi kita dan juga spiritual kita ni mesti kena diberi makan. Mesti kena diberi makan supaya kita sentiasa segar, supaya kita sentiasa sentiasa kuat lah. Kan kita hidup kita memang akan ada up and down.
ada up and down. Jadi kita kena sentiasa pastikan semua ni mendapat vitamin-vitamin dia, mendapat makan dia, mendapat minum dia, supaya kita akan dapat bangun ketika kita down, dan kita dapat stable ketika kita mengalami apa-apa saja ujian. Itu lebih kurang saya get back balik kepada kita serahkan kembali kepada pengurusi. Silakan. Okey, baik Puan Roha, terima kasih atas perkongsian yang sangat menarik sebentar tadi. Cik Johan, kita mendapati bahawa pelbagai aktiviti sukarelawan yang terdapat pada masa kini, dan menurut Cik Johan, apakah aktiviti sukarelawan yang memberi kesan secara langsung kepada mental dan emosi seseorang? Baik, dia sebenarnya tugas ataupun tanggungjawab kita menjadi sukarelawan ni dia berlaku setiap masa. Kita tak boleh nak menghadkan dari sudut time frame dan sebagainya. Okey, dia secara automatik apabila kita membantu orang. Dalam slide saya, boleh buka slide tak? Saya rasa saya terus pada slide lah. Sebab waktu tak mengizinkan. Sekarang dah pukul 10.30. Jadi slide saya tu saya rasa dalam 15 minit saya kalau boleh host ke saya punya slide? Okey. Boleh Tuan, boleh. Okey, alright. Nampak semua ke? Okey, mental health of volunteers tu. Okey, dia sebenarnya mental health ni kalau kita nak, saya fokuskan kepada apa terjadi kepada kesihatan mental sukarelawan apabila kita banyak ataupun cenderung berada di dalam medan sukarelawanan. Okey, tu gambar di atas tu ialah kesedihan seorang rakyat Syria memeluk saya menangis teresak-esak, dalam keadaan penuh emosi untuk apabila kami nak meninggalkan bumi Syria. Saya masuk pada tahun 2012 dalam keadaan yang cukup sadis. Saya rasa saya tak perlu detailkan sangat pasal mana-mana misi. Cuma saya nak beritahu ialah kasih sayang, hubungan kita dengan manusia. Dan juga gambar sebelah tu ialah saya bersama dengan kanak-kanak masyarakat Rohingya pada tahun 2011 di awal konflik di Myanmar. Kita akrab dengan mereka bagaikan keluarga kita, dan insyaAllah saya akan cuba bermulakan dengan slide yang sebegini dan saya akan beritahu apa kesan dia terhadap mental kita. Next. Ini adalah pegangan kami dan juga perkara yang saya tanamkan pada mana-mana sukarelawan, pada mana-mana rakan-rakan, dan saya diingatkan dan mereka mengingatkan saya bahawasanya penting untuk kita berinteraksi, untuk kita membantu dan untuk kita menjadi baik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Manfaat kepada keluarga kita, anak-anak kita, kita menjadi manfaat kepada isteri kita, kita memberi manfaat pada jiran tetangga kita. Jangan lupa walaupun kita sukarelawan berada di luar daripada jauh daripada rumah kita, tetapi kita kena tanya khabar jiran kita sebelah dah makan ke belum. Yang paling dekat dengan kita, kaum keluarga kita, ada yang susah, kita kena tanya belakang rumah kita, kita kena rapat dengan komuniti masjid dalam satu saf kita, siapa yang meninggal minggu ni, siapa yang sakit depan rumah kita. Saya nak ambil satu radius yang paling skop yang paling kecil sehinggalah kita pergi ke luar negara. Kadang-kadang kita terlepas pandang, tiba-tiba ada orang meninggal dalam kampung kita. Jadi apa tugas kita? Menyembahyangkan dia, memandikan jenazah dia,
solatkan jenazahnya, hantar ke kuburnya, mendoakan dia. Ini adalah basic things yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Jadi kita kena usaha. Adakah kita tanya diri kita, pada mana-mana pelajar yang ada, apa yang kita dah memberi manfaat kepada orang lain? Pada pensyarah kita mungkin banyak kerja nak kena semak kertas soalan, kertas jawapan. So kita sentiasa menyenaraikan apakah manfaat, adakah kehidupan kita hari ini telah memberi manfaat kepada orang lain. Ataupun kita hidup dalam dunia kita saja. Okay, ini yang kita kena muhasabah, ini yang kita kena audit. Daripada keluarga terdekat, jiran tetangga, komuniti, masyarakat, negara, sehinggalah ummah. Jangan kita skopkan itu bukan rakyat Malaysia. Sedangkan kita diminta untuk menyantuni hablu minan nas. Nas yang dimaksudkan sini bukan rakyat Malaysia saja. Nas yang di sini ialah satu kelompok manusia yang berada di atas muka bumi, bermula daripada Nabi Adam sampailah bayi yang terakhir. Setakat mana kemampuan kita. Okay, next slide. Okay, saya nak pergi kepada jiwa yang sebagaimana tajuk mental health ni. Saya baca sebab saya nak percepatkan slide sebab saya kena tekankan satu lagi aspek yang kesan terhadap mental apabila kita banyak buat kerja-kerja sukarelawan. Seseorang yang mempunyai jiwa yang sihat adalah mereka yang berupaya berinteraksi dengan baik dengan orang lain. That's it. Itu yang saya nyatakan tadi. Keupayaan seseorang individu menyesuaikan terhadap kemahuan, kehendak dan dorongan yang dimilikinya dan keupayaannya untuk berhubung dengan persekitaran. So, tuan-tuan, pelajar-pelajar, adik-adik, anak-anak saya, kita tak boleh duduk dengan WhatsApp saja, kita tak boleh duduk dengan tweet, duduk dengan kita duduk menghadap handset kita, tetapi kita juga kena menghadap masyarakat. Kita kena interface, kita kena berantara muka, kita kena ambil cakna, kita kena ambil tahu apa terjadi ummah di Palestin umpamanya. Anak-anak di sana yang peliknya kalau kita nak bercakap terhadap atas topik mental health ni, kesihatan mental ni, semakin mereka ditekan, semakin mereka tenang. Semakin mereka ditekan, semakin dekat mereka dengan rumah-rumah Allah. Semakin mereka ditekan, semakin mereka dibunuh, jenazah mereka tu nampak kelihatannya senyum. Kata kalau dibunuh, masam sedih. Kalau mereka semakin ditekan, ibu-ibu yang anak-anak mereka syahid, dia bukan panggil untuk tahlil kenduri. Dia akan pergi ke rumah jiran, mengedarkan gula-gula. Alhamdulillah anak aku syahid. Alhamdulillah anak aku syahid. Okey, bangganya. Cuba kita tengok, adakah ini suatu kesihatan mental yang normal ataupun abnormal? Kita ini yang nak kena fikirkan balik. Okay, next. Okay, perkataan sukarela, suka and rela serta mental. So ada 3 perkara kat situ. Of course, sifat yang ada pada sukarelawan ni, salah satu sifat yang disebut-sebut oleh pakar-pakar psikiatri ialah altruism. Satu sifat, satu domain yang perlu ada pada sukarelawan ni. Sebab tu bila soalan bertanyakan kepada kami, baik Kak Roha, baik saya, baik siapa-siapa, dia dah built in, tuan-tuan. Dia punya processor tu dah lekat atas motherboard. Dan tapi kita kena pupuk. Kita kena latih. Macam Kak Roha daripada kecil, daripada sekolah lagi, dipupuk dan sebagainya. Nampak cikgu bawa buku berat pergi kat kereta cikgu. Cikgu boleh saya tolong bawakan beg cikgu. Cikgu boleh saya tolong untuk bantu cikgu dan sebagainya. Alright. Maknanya suka dan rela. Apabila suka dan rela, okey, salah satu sifat yang akan menjadi teori domino ataupun yang akan menjadi kesan di belakangnya ialah tidak mengharapkan balasan. Okey? Bila tidak mengharapkan balasan, satu sifat yang kena ada di dalam diri kita ni yang akan meningkatkan suatu gelombang dalam otak apabila
ahli-ahli sains mengesan satu gelombang apabila mereka menjalankan ujian makmal terhadap 60 responden yang suka bersedekah, yang suka menolong ni. Okey. Saintis-saintis barat dah menjalankan kajian makmal. Masya Allah, subhanallah. Kita ni, kita tak tahu hadis-hadis Al-Quran banyak menyebut tentang sedekah, infak, zakat dan sebagainya. Tetapi saintis barat, dia dah ambil 60 orang yang suka bersedekah. Maka dijalankan satu kajian makmal, mereka scan, mengimbas menggunakan digital resonan, gelombang pada otak, maka terpancar satu gelombang yang disebut sebagai gelombang gamma dan gelombang alfa. Orang yang kedekut, haji bakhil, bila dia scan, tidak terpancar gelombang itu. Di kepala kita ni, adik-adik semua, di sebelah kanan ada satu korteks. Ada satu saraf yang akan berembeskan satu hormon yang disebut sebagai hormon endorfin. Yang akan berembeskan hormon endorfin. Tuan-tuan, adik-adik semua mungkin tak perasan. Datang seorang makcik bertongkat ke rumah kita, tengah terketar-ketar dengan Parkinson. Makcik tak makan lagi, makcik lapar. Okay, you all akan bergegas ke dapur, menghulurkan sebungkus nasi lemak contohnya. Lantas dia menyuapkan nasi itu ke mulut dalam keadaan lapar. Ambil sampai tak mungkin dah tak sempat nak tengok kat muka kita dah. Di kem-kem pelarian di Afghanistan, di Palestin, di Gaza, di Nepal dalam keadaan bencana alam, di Palu, Sulawesi, tsunami dan sebagainya. Mereka berada dalam kemah-kemah yang cukup sadis. Laungan pentangisan kanak-kanak dalam keadaan lapar. Tiba-tiba kita datang bawa nasi, mereka terus lahap dengan laparnya. Bila kita tengok dengan mata kita, apa terjadi pada hati kita? Apa terjadi kepada gelombang otak kita? Yang kita tak nampak, yang kita tak perasan. Akan berlaku satu rembesan hormon yang disebut sebagai hormon endorfin. Nanti insyaAllah kita akan pergi pada slide seterusnya. Hormon ini akan menyebabkan kita rasa puas. Ya Allah, puas. Very satisfied. Bila kita rasa puas, hormon tadi akan merembeskan pula satu lagi kesan kesan saraf. InsyaAllah kita akan pergi pada slide nanti. Okay, next. Okay, sebenarnya kebaikan yang kita buat adalah pantulan. Kita ambil bola, kita ambil bola pingpong, kita ambil apa saja bola, kita lempar ke dinding. Bola tu akan datang balik pada kita. Kalau dia tak datang pada kita, kalau kita lontar pada sudut 90 darjah atau 180 darjah, dia datang balik pada kita. Kalau kita lontar 45 darjah, dia akan pantul tempat lain, pantul, bounce, dan dia akan balik pula pada kita. Kebaikan yang diberikan kepada orang lain adalah bounce, pantulan. Next. Barang siapa yang berbuat, apa bukti dia? Ada orang tanya saya, Cik Jo, apa bukti yang dia akan bounce balik pada kita? Saya tak nak justify lebih-lebih. Okey. Saya jawab dengan ayat Al-Quran. Barang siapa maksud ayat Quran dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 hingga 8, ayat Iza zulzilatil ardu zilzalaha tu sampai akhir ayat. Barang siapa yang berbuat kebaikan sebesar biji zarah, nescaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan sebesar biji zarah, nescaya dia akan melihat balasannya pula. Okay, next. Okay. Tidak ada balasan dalam surah Ar-Rahman ini. Maksud ayat surah Ar-Rahman ayat 60 boleh semak sendiri. Okay, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Ini adalah wahyu. Ini adalah ayat daripada langit. Jadi kita menerima ini adalah sebagai bukti bahawasanya sebarang kebaikan yang kita buat akan balik pada kita. Okay, next. Kebaikan adalah bounce. Ini saya dah beritahu, dia pantulan pada diri kita. Kita buat, kita nampak kita bagi pada Ali. Kita nampak kita khidmat pada Ali, pada Mamat, pada Dolah, pada Siti. Tetapi sebenarnya dia adalah untuk diri kita. Dia untuk diri kita.
Sebab akan berlaku satu rembesan kebahagiaan, kepuasan dalam diri kita. Dan rembesan hormon tadi akan menyebabkan kita sihat. InsyaAllah nanti kita pergi kepada beberapa bukti ujian makmal mereka yang terlibat dalam bidang sukarelawan ini. Next. Okey, ini adalah salah satu domain, salah satu sifat. Baik, ahli-ahli sains barat telah mengkaji benda ni. Masya Allah. Kita duk dengar daripada Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita dengar hadis. Ustaz-ustaz kita kata bersedekahlah, aqimus solah wa atuz zakah. Kita heran tau adik-adik. Sebab apa Allah Ta'ala sebut aqimus solah, dirikan solah, keluarkan zakat. Dirikan solah, keluarkan zakat. Mengapa zakat ini diparingkan macam Bluetooth dengan solat? Mengapa zakat ini, giving ini, kita sebut zakat lah dalam Islam. Okay, dalam non-Muslim is giving. Memberi. Kita juga dengar tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Orang yang memberi lebih baik, lebih mulia daripada orang yang menerima. Nampak? Maka ahli barat, saintis barat mengkaji sampai peringkat membawa masuk dalam makmal. Dia nak tengok apa terjadi gelombang pada orang yang suka bersedekah ni. Orang yang suka jadi sukarelawan ni. Orang sukarelawan tu of course lah giving. Memberi. What are the effects to their mental? Kesihatan mental ini. Kalau kita tengok dia punya kajian makmal ini, subhanallah. Masya Allah. Kita 100% hari ni juga akan cari apa yang kita nak buat untuk bantu orang lain. Sifat altruism ini adalah sifat di mana kita membantu orang tanpa mengharapkan balasan. Kita tak, dalam istilah kita yang lebih jelas ialah ikhlas. Apabila kita memberi, adik-adik sekalian, terpancar suatu gelombang gamma. Okey, terpancar dalam otak kita satu gelombang gamma. Satu gelombang yang tertinggi dalam 5 gelombang. Dia ada gelombang alfa, dia ada gelombang gamma, dia ada gelombang theta dan sebagainya. Ada 5 gelombang. Dan gelombang gamma ini biasa terpancar di sebelah waktu pagi semasa solat subuh tu. Ada orang dia bangun sebelum subuh. Dia solat tahajud. Dia angkat tangan. Dalam hadis-hadis yang sahih, Allah Ta'ala akan berada di langit terbawah. Okey, mencari hamba-hambanya yang sedang berdoa. Siapa yang berdoa pada ketika itu tidak ada satu hijab pun Allah Ta'ala akan terima. Mana Allah akan angkat terus. Baik, cuba kita kajikan benda ni. Gelombang gamma paling tinggi pada waktu pagi. Dan apabila kita memberi, terpancar gelombang gamma tadi, tiba-tiba terdetik dalam hati kita, ya Allah, ya Tuhanku. Kita doa pula untuk orang yang kita beri tadi, yang kita sedekah. Kita ikhlas, terus 100% ikhlas. Ikhlas ni bagaikan semut yang hitam di atas batu yang hitam pada malam hari yang gelap. Okey? Ikhlas betul-betul. Kita betul-betul lillahi ta'ala. Okey? Terpancar pula satu lagi gelombang dipanggil gelombang alfa. Apabila gelombang alfa digabungkan dengan gelombang gamma ini, dia akan merembeskan pula satu lagi hormon, insya-Allah kita akan kongsi dalam next slide. Okey, euforik. Perasaan puas hati. Okay, kita tengok tadi kan, yang pelarian-pelarian duduk dalam kemah, siapa-siapa saja yang kita tolong, dia rasa lega, dia rasa relief. Orang yang dahaga kita minumkan air. Hatta seekor anjing pun yang kita lepaskan daripada terkena jerat. Hatta seekor kucing yang miau datang kat kaki kita lapar, kucing dah lah luka, kurap dan sebagainya. Kita hulurkan makanan. Dia pun lega, tidurlah satu tempat bila dia kenyang. Apa terjadi pada kita sebenarnya? Yang kita tak nampak. Kita rasa puas. Satu sifat euphoric. Feeling happiness, satisfaction, perasaan puas, bahagia. Orang yang zalim ni, dia letak kucing dalam washing machine. Ada satu kes kan, dia bunuh kucing, dia ambil kucing, dia letak dalam washing machine. I know orang ni tak tahu dah, lebih teruk daripada binatang. Okay, next.
Next. Tuan-tuan cuba tengoklah anak-anak di Cox's Bazar, Bangladesh. Saya 1 tahun kat sana. 1 tahun kat sana 1.2 juta umat Islam. 60% adalah kanak-kanak. Kanak-kanak yang unaccompanied and spirited children, yang kehilangan bapa, anak yatim. Anak yatim ni tahu mak dengan ayah dia meninggal, tapi yang ni tak tahu. Bila kita bagi makan, mereka akan makan dan kita akan rasa puas. Next. Ni di Gaza. Okey, cuba tengok gelombang pada otak semasa memberi. Okey. Dia ada gelombang gamma, ada gelombang beta, ada gelombang alfa, ada gelombang theta, ada gelombang delta. Bagi sukarelawan, macam Kak Roha dah 40 tahun dan sebagainya, sukarelawan kita yang lain-lain dalam NGO, sukarelawan kita di kampus, siapa saja yang walaupun mereka tidak menyertai NGO, yang suka membantu, yang suka menolong, yang suka terlibat dalam kerja-kerja gotong royong, sukarelawan, cuci masjid, potong lalang, tolong ibu bapa. Yang tolong ibu bapa ni satu perkara. Yang kalau saya sebut benda ni, tak cukup masa. Akan berlaku pelbagai gelombang dalam kepala dia. Okey? Kalau dia suka tolong orang, gelombang gamma tu yang paling atas tu, cuba tengok dalam slide tu, gelombang gamma dan gelombang alfa ini akan terjadi dalam kepala otak dia, yang menyebabkan dia bertambah sihat. Okay, next. Saya dah share slide ni, jadi tuan-tuan boleh edar-edarkanlah. Tak apa, tak ada masalah. Okay, saya baca sekejap dalam slide. Gelombang pada otak semasa memberi. Okay, ini adalah dalam berdasarkan kepada ujian makmal Science of Giving. Okey, kesihatan mental dan spiritual akan lahir apabila kita berjaya akses gelombang alfa. Semakin kerap, semakin baik. Alfa ni, dia akan berlaku bila kita ikhlas. Kita ikhlas. Sifat ikhlas ni sifat yang perlu dilatih. Dia tak datang on the spot. Bila kita dah macam siapa-siapa saja yang dah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, dia dah biasa memberi. Dah menjadi darah daging macam Kak Roha cakap tadi. Dah jadi dia punya saraf dah. Orang datang ke rumah tu, Assalamualaikum. Minta duit zakat sikit. Abang minta maaf, abang orang Kelantan. Itu bahasa Kelantan lah. Okey. Jadi, kita tak akan cakap kita tak ada duit. Kita tak akan kata, oh saya tak ada duit. Kita mesti bagi juga walaupun RM1, RM2, RM3, RM4 dan sebagainya. Sebab kita tahu pada ketika itu, satu lagi sifat yang perlu kita iringi ialah sifat ikhlas. Kita kena latih. Kita kena latih. Dia nak kadang-kadang sampai peringkat dia datang tu nak menipu kita. Dia tu dah sajalah datang meminta-minta. Ada satu golongan dia panggil orang yang meminta-minta. Pun kita bagi sebab kita nak latih diri kita. Nak latih diri kita untuk sangka baik, husnuzon. Kita latih untuk diri kita untuk ikhlas. Kita latih. Sebab dia ni menipu dia ni nak menyamar ni jadi OKU, dia ni nak menyamar. Jadi itu adalah perkara yang saya rasa dalam zaman sekarang ni dah banyak isu. So kita latih sebagai orang yang memberi untuk kita tanam sifat sangka baik tadi. Apabila kita bersedekah dan memberi sesuatu dengan ikhlas, gelombang gamma akan diakses kerana kita beremosi dan merasa puas dan bahagia. Gelombang beta kerana kita menghitung, kita kira RM10, RM5 dan sebagainya. Tak apa. Gelombang alfa kerana kita yakin. Gelombang theta kerana pengorbanan kita. Ini pengorbanan ni yang tu saya sebut tadi, mental kita, resilient, tahap kita. Pergi ke Palestin, kita dah tahu dah tembak-menembak berlaku. Apa yang terdetik dalam diri kita, dalam hati kita, dalam mental kita. Okey? Kalau kita ditembak, kalau kita terperangkap. Saya pernah dibawa pergi oleh satu kumpulan selama 7 jam. Dan pernah ditalakan senjata kepada badan kita untuk ditembak. Banyak lagi. Kamera saya dirampas. Handphone saya dirampas dan sebagainya. Tetapi oleh kerana kita mempunyai sifat ingin berkorban. Ingin berkorban dan kita tahu kita ada Tuhan di atas. Kita tahu kita ada iman. Kita tahu kita ada agama. Maka kita akan bersifat tenang.
sekiranya kita ditembak dengan membawa bantuan, kita rasa, ya Allah, ya Tuhanku, ini mungkinlah saat terakhir bagi diri aku. Kita redha. Kita redha, kita tahu bahawasanya, ialah, tapi kita kena ada prerequisite knowledge. Kita kena ada prerequisite asas kepada pengetahuan, ilmu dan sebagainya sebelum kita terlibat dalam bidang-bidang sukarelawan. Okey, gelombang theta kerana pengorbanan. Gelombang alfa kerana kita rasa puas, bahagia dan disertai dengan ikhlas. Gelombang-gelombang inilah adik-adik sekalian, pelajar-pelajar sekalian, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, yang kita intangible, yang kita tak dapat tengok berlaku dalam kepala otak kita ni sebenarnya. Tetapi golongan barat dah mengkaji. Next slide. Okey, kesan mental sukarelawan. Dalam agama, okey, macam ni sekarang kita akhir tahun, 2.5% zakat. Siapa yang ada yang layak keluarkan zakat, keluarkanlah zakat. Okey, dalam agama kita, dalam rukun Islam kita, syahadah, solat, haji, okey, dimasukkan zakat di dalam rukun Islam. Maknanya dalam rukun Islam itu kena ada hablu minan nas, hubungan kita dengan manusia yang lain. Okey, dan termaktub di dalam rukun Islam adanya zakat 2.5%. Baik zakat pendapatan, zakat pertanian, zakat perniagaan dan sebagainya. Okey, ayat ketiga Al-Baqarah, ambillah sebahagian dari harta mereka menjadi sedekah zakat supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan mensucikan mereka dari akhlak yang buruk. Baik, kita tengok kat situ. Al-Quran dah cerita pasal mental health. Al-Quran dah cerita pasal kesihatan mental. Membersihkan. Ia boleh jadi membersihkan akhlak, membersihkan sikap, membersihkan mental. Mental kita ni kotor, tetapi bila kita sedekah, kita keluarkan zakat, kita keluarkan infak, maka Allah Ta'ala dengan izinnya membersihkan sikap kita. Kajian sains pula sebelah tu, the neurobiology of giving versus receiving. Okey, mereka yang memberi dengan mereka yang menerima dibandingkan the role of stress related and social reward related neural activity yang telah dikaji pada tahun 2016. Cuba kita tengok next. Yang ni saya rasa saya tak perlu detailkan sangat pasal kesihatan jiwa menurut perspektif Islam. Next. Next. Oh, saya ada update yang terbaru. Okey, tak apa, next. Okey, ni saya suka mengambil seorang pegawai perubatan, Juan Ristra ni. Dia kata daripada kajian, study showed that people who hold some kind of spiritual belief, mereka yang mempunyai suatu kepercayaan kerohanian yang menekankan apa dia panggil kebaikan, kasih sayang, kemurahan, okey, dan juga suka berkongsi rezeki dengan orang lain, akan merasa lebih tenang. Dia rasa happier. Nah, dia suka, dia akan, Allah Ta'ala jadikan dia tu dengan izin Allah rasa tenang, relax, cool. Dan dia rasa, dulu aku rasa ada macam resedung lah. Aku ada resedung lah. Bangun pagi saja macam nak tercabut hidung. Tetapi dia rasa, macam ada suatu heal. Ada satu rawatan, ada satu kesembuhan. Dengan izin Allah. Saya ada gout lah, saya ada gout. Tapi Allah Ta'ala gerakkan hati kita untuk bertemu seseorang terus bertemu dengan obat itu sampai pada kita. Gerakkan hati tadi. Ini dipanggil, dia panggil kesan pantulan. Akibat daripada kita bersedekah, kemungkinan besar kita terima panggilan daripada anak kita. Abah, dia kata, ni dapat ni lah,
dapat result cemerlang dalam SPM. Apa kaitan yang kita sedekah tahun lepas dengan anak kita yang dapat result cemerlang keputusan peperiksaan? Apa kaitan yang kita sedekah pagi tadi, kita nak keluar daripada rumah kita, kita dilewatkan 5 saat daripada sebuah lori langgar motor kita? Apa kesan dia? Apa efek dia? Apa change of reaction? Kesan rantaian. Ini adalah perkara gaib. Kerana sedekah itu adalah kesannya kita jangan sentiasa nak justify. Kerana kita sebagai orang Islam, kita tahu bahawasanya rezeki yang diberikan kepada kita datang daripada Allah, dan rezeki itu kita pinjamkan pada orang lain. Dia masuk menerusi kita, bertawasul. Sebab itulah dalam NGO, Sekar Roha pun boleh mengesahkan benda ni. Kesan itu kadang-kadang kita tak mampu cerita pada orang lain. Kesan-kesan yang gaib ini, kesan-kesan yang tak nampak ini, kesan sedekah ini adalah kesan-kesan yang kadang-kadang kita tak mampu nak kongsi even dalam webinar ini. Saya di Syria pernah, kita susunlah duit US dollar. Kita dah kira dah $1,000 contoh. Tiba-tiba kalau orang dengar ceramah saya ni, orang kata saya membuat-buat cerita. Okey, tetapi terjadi depan mata kita. Duit ni macam aku dah bagi dah, apa ada lagi dalam poket, ada lagi, macam beranak duit tu. Kesan jangka masa panjang tu. Seolah-olah RM10 kita dapat beli mi kari, tetapi RM10 tu yang sama, kita boleh makan mi kari, kita boleh makan mi goreng, kita boleh minum air sirap, seolah-olahnya. Inilah satu perkara yang terjadi. Yang terjadi pada, especially pada saya dan juga rakan-rakan sukarelawan yang lain. Next. Menurut kajian psikologi, tindakan memberi kepada orang lain boleh meningkatkan tahap dopamin otak. Ini adalah suatu kesan neurologi, kesan kimia terhadap otak, iaitu neurotransmitter yang terlibat dalam motivasi dan ganjaran. Mengakibatkan emosi positif meningkat. Kajian menunjukkan bahawa sukarelawan boleh membantu meningkatkan keyakinan, confident, yakin diri, serta kepuasan kepada seseorang. Okay, next. Apakah dopamin? Dopamin adalah jenis neurotransmitter dalam badan dan sistem saraf anda menggunakannya untuk menghantar mesej antara sel saraf. Itulah sebabnya ia kadang-kadang dipanggil utusan kimia. Dopamin memainkan peranan dalam bagaimana kita merasakan keseronokan. Okay, next. If you want happiness for an hour, ini adalah kata-kata Chinese proverb. Kalau kita nak kebahagiaan dalam 1 jam, take a nap, tidurlah sekejap. If you want happiness for a day, pergilah memancing. If you want happiness for a year, inherit a fortune. If you want happiness for a lifetime, help somebody. Tolonglah orang lain. Okay, next. Sifat kebaikan hati merupakan petunjuk aras kebahagiaan bagi diri pemberi dan menjadikan mereka lebih bahagia meskipun telah mengeluarkan belanja sendiri. Ini adalah ujian makmal Science of Giving daripada Norton. Tuan-tuan boleh nanti saya akan bagi dia punya link, insyaAllah. Next. Okay, apa kesan mental? Kesan mental apabila kita banyak memberi, banyak terlibat dalam kerja-kerja sukarelawan ini, meningkatkan keyakinan diri, membantu memahami tujuan hidup, sebab kita mengembara, kita melihat karakter manusia, kita melihat cara hidup mereka, kita melihat kesedihan masyarakat, kita mendengar rayuan, rintihan dan sebagainya. Kita mempunyai satu benchmark, kita mempunyai satu yardstick, kita mempunyai suatu garis ukur untuk melihat seseorang, satu kelompok masyarakat yang berada di zon yang tidak selesa berbanding dengan kita yang berada di zon selesa. Adik-adik bangun pagi buka paip, keluar air ke tak? Keluar. Pernah tak ada masalah air tak keluar, air berkarat dan sebagainya? Pernah ke tak mandi seminggu? Pernah ke tidak dilambung ombak tsunami? Pernah ke tidak tidur dalam keadaan negatif 10 Celsius? Okey. Okey, Kak Roha kat sana tu pukul 5 pagi, tanya dia berapa suhu kat sana sekarang bulan Disember. Itu kalau pergi dekat kamp pelarian di Syria, kamp pelarian di Afghanistan, kamp pelarian di sebagainya, okey, mereka boleh merasakan dengan suhu yang serendah negatif 10 Celsius.
Saya 0 Celsius pun saya tak boleh tidur di Turki. Ini negatif 10 yang mematikan kanak-kanak dan bayi-bayi. Jadi tuan-tuan tidak pernah, adik-adik mungkinlah ada sebahagiannya pernah berada di zon non-comfort. Okey, kita di Kelantan itu banjir besar 2014. Okey, semua rumah ranak, tidak ada tempat berteduh, tidak ada makanan, tidak ada air bersih dan sebagainya. Okey, memberi contoh teladan yang baik kepada sekeliling. Apabila kita memberi, dia memberi contoh yang baik. Dan dia akan menjadi teori domino. Orang lain nak ikut tingkah laku kita. Dia pun nak bersedekah. Dia pun nak memberi. Dia pun nak memberi. Akhirnya bila dah lama memberi, jiwa dia tu dah menjadi sebati dan sifat ikhlas itu akan datang. Sebab sifat ikhlas ni mesti dilatih. Okey, menghasilkan kesan baik positif, riak positif, kebaikan kepada komuniti setempat. Ini terjadi bila kita bersedekah. Si A dia dapat beras 5 kilo. Dia balik ke rumah dia. Mak, mugilah situ. Dia tu bagi beras. Dia tu bagi beras. Dia tu bagi Milo. Dia tu bagi susu. Dia tu bagi garam. Dia tu bagi gula. Lepas tu datanglah satu keluarga yang lain. Cik, jiran saya dapat beras. Bolehkah saya nak juga? Oh, okey, ambil. Lepas tu dia balik. Dia cerita pula 3 rumah yang lain. 3 rumah cerita balik. 6 cerita 9. Dia cerita kat kampung sebelah. Last sekali kita buat beras pun dah habis. Tapi kita apa? Apa terjadi pada diri kita? Puas. Bayangkanlah 5 kilo beras adik-adik sekalian. 5 kilo beras ada berapa ratus ribu biji beras. Ada berapa juta biji beras yang telah masuk ke dalam perut asnaf. Yang telah masuk ke dalam kerongkong asnaf. Dan masuk ke dalam perut mereka, bertukar menjadi tenaga, dan tenaga tadi mereka guna untuk mencari rezeki. Mereka pergi menoreh getah, mereka pergi untuk buat kerja-kerja mencari rezeki yang lain. Tuan-tuan bayangkan kalau 100 orang yang kita tolong, 100 kampit beras yang kita tolong, mereka makan nasi yang kita bagi, bertukar menjadi tenaga, mereka keluar mencari rezeki. Bayangkan betapa banyak pahala yang kita dapat. Bagi makan anak-anak, bagi makan isteri mereka dan sebagainya. Okey, next. Okey, menurunkan tekanan darah, memerangi kesunyian dan kemurungan serta mengurangkan kesakitan kronik. Ya Allah, ya Tuhanku, rupa-rupanya betul lah yang hadis katakan. Rupa-rupanya betul lah yang Allah Ta'ala katakan. Bila kita bersedekah, dia akan menghalang, mengelakkan kita daripada menerima bala bencana. Bila kita bersedekah, dia akan menyihatkan tubuh badan kita. Jadi itulah sebabnya, bila kita banyak bersedekah, hormon-hormon yang baik ini akan dirembiskan dalam kita punya tubuh badan. Okey, kalau yang ada darah tinggi diredakan. Kalau yang ada kencing manis, Allah Taala izinkan jumpa dengan obat dia. Okey, meningkatkan tahap dopamin otak. Okey, aktiviti kesukarelawan mampu meningkatkan keyakinan. Ini saya dah kongsi. Next. Okey, ini memberi adalah untuk menerima. Okey. Okey, bila kita memberi sesuatu, ini pun saya dah ulang dah, saya dah beritahu tadi, bila kita memberi sesuatu, okey, kita jangan adik-adik sekalian, pelajar-pelajar, ini pegangan saya saya sentiasa ajar pada anak-anak saya, pada mana-mana sukarelawan, pada mana-mana sahabat-sahabat, dalam diri kita, dalam poket kita ada RM10, betul? Ada RM10. Datang seorang peminta sedekah, minta RM1. Apa terjadi pada duit RM10 tadi? Siapa-siapa boleh respon? Hello? Kita ada 10 ya. Kita beri RM1 ya. What is the balance? Come on. RM9 lah. Betul lah, RM9. Itu ajaran matematik. Itu ajaran aritmetik. Itu ajaran sains. Bila kita ada 10 tolak 1 jadi 9. Tapi dalam sedekah, bila memberi, bila kita terlibat dalam science of giving, memberi, okay, dia bukan terikat dengan hukum matematik. Okay? Jadi kita jangan ada satu mindset matematik bila bersedekah. Bila kita bagi RM1, okay, dia tak berkurang harta kita. Bahkan dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebut dia akan digandakan. Diganda bergantung kepada keikhlasan kita. 10, 20, sampailah yang paling tinggi
700 dan ia bergantung pada rahmat Allah. Lagi kita ikhlas, lagi banyak rahmat Allah akan dicurahkan kepada kita. Okay, next. Next. Okay, next. Okay, tak ada. Baik. Jadi, pelajar sekalian, kita banyak perkara yang sebenarnya yang saya tak sempat nak kongsikan oleh kerana kekekangan masa. Jadi, saya rasa setakat tu dulu perkongsian saya, mungkin bagi peluang pada Puan Roha, Kak Roha. Okay, dan insyaAllah untuk pengalaman-pengalaman yang lain tu insyaAllah kita akan kongsikan dalam sesi yang berbeza nanti insyaAllah. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Tuan. Apa yang saya dapat simpulkan, lebih banyak kebaikan yang kita berikan kepada masyarakat, lebih banyak manfaat kepada diri kita. Dan seterusnya dapat memberi kesan yang positif kepada mental kita. Okey, seterusnya saya beralih kepada Puan Roha. Puan Roha seorang penulis buku yang aktif dalam menerbitkan beberapa buah buku yang berkaitan dengan sukarelawan. Persoalannya, bagaimanakah Puan terus mengekalkan semangat untuk menerbitkannya sedangkan tidak ramai yang menghargai dan sedar tentang pengorbanan yang telah Puan lakukan? Okey, terima kasih moderator. Sebelum saya pergi tentang buku ni, saya nak tambah dua perkara lah untuk mental health, untuk kesihatan mental para sukarelawan. Yang pertama, kalau kita nak buat apa-apa aktiviti kesukarelawanan ni, kita mesti bersedia ya, mesti ada persediaan. Jangan terjun ke lapangan tanpa ada persediaan. Jadi nak buat apa-apa benda, on top of apa yang Cik Johan terangkan panjang lebar tadi tu, pastikan para sukarelawan dalam keadaan bersedia, memiliki persediaan yang cukup sebelum terlibat dengan apa-apa aktiviti kesukarelawanan. Dan kesukarelawanan ni mesti dilihat daripada pelbagai sudut ya, bukan sudut kewangan sahaja. Bukan sudut kewangan sahaja. Bila memberi sebagai seorang sukarelawan, kita boleh beri banyak benda. Kita boleh beri dari sudut kewangan, kita boleh beri dari sudut tenaga, kita boleh beri dari sudut buah fikiran, kita boleh beri dari sudut apa saja kebaikan yang boleh yang boleh meringankan bebanan orang lain ya. Iaitu yang pertama. Yang kedua, bila kita selesai melaksanakan apa saja tugasan kesukarelawanan, jangan lupa buat satu perkara dipanggil debriefing ya. Debriefing ni sesi muhasabah lah. Sesi muhasabah. Contoh macam saya sekarang baru selesai misi memberi sumbangan bantuan musim sejuk kepada rakan-rakan kita yang rakan-rakan pelarian Syria yang berada di sempadan antara Turki dengan Syria. Jadi bila kita pergi hantar bantuan, kita akan selalu nampak orang susah. Bila nampak orang yang susah, bila kita membantu orang banjir, kita akan nampak orang yang susah dilanda banjir. Kalau kita bantu tsunami, kita akan nampak orang yang susah di yang tenggelam, yang jenazah bergelimpangan macam berlaku di tsunami Aceh. Lepas tu kita kalau pergi tempat yang konflik, kita nampak ada peperangan, kematian dan sebagainya. Sudah tentu benda ni akan memberi kesan kepada pemikiran seseorang sukarelawan. Jadi tambah pula kalau sukarelawan tu muda. Dia kurang pengalaman, dia kurang pengetahuan, dia kurang persediaan. So bila dia nampak situasi yang meruntun jiwa dia akan memberi kesan kepada mental dia. Contoh yang kita pernah lihat berlaku kepada kawan-kawan kita adalah ketika tsunami Aceh. Ketika tsunami Aceh, ada doktor yang jadi gila sebab dia membantu kan tsunami Aceh itu sangat ramai orang yang meninggal dunia. Jadi tiba satu masa tu ubat-ubatan dah habis
Jadi mereka hanya boleh membiarkan saja mangsa meninggal dunia. Jadi dia tertekan dengan situasi tu, dia jadi gila. Jadi penting untuk kita buat macam sesi muhasabah. Contoh macam kami, kalau kami pergi ke kem-kem pelarian, hantar bantuan, tengok orang susah dan sebagainya, pagi kita buat briefing dulu, pagi kita buat perkongsian, tugasan kita hari tersebut, siapa yang akan kita temui, kita akan hantar bantuan kepada siapa. Jadi lepas tu, lepas kita dah selesai tugasan kita pada hari tu, kita balik ke camp ataupun balik ke hotel atau balik ke tempat kita, tempat tinggal para sukarelawan. Jadi kita akan rehat. Lepas rehat, kita akan ambil sedikit masa untuk brief kita punya sesi muhasabah lah dia panggil. Jadi bila kita buat sesi muhasabah, kita akan luahkan, kita tak simpan dalam kepala kita apa yang kita nampak, apa kepedihan yang kita nampak, apa kesedihan yang kita nampak tadi. So sebelum kita balik bila kita balik ke Malaysia nanti pun kita akan buat sesi muhasabah. Kalau sukarelawan dia panggil debriefing lah. Kita tahu, kita jangan pendam Okey, itu tips, 2 tambahan tips daripada apa yang panjang lebar diterangkan oleh Cik Johan tadi. Saya cuma nak tambah 2 tips penting tadilah. Okey, seterusnya adalah tentang buku mungkin ada yang persoalan dia adalah kenapa nak tulis buku, kenapa nak tulis perkongsian, walaupun mungkin tak dihargai, mungkin tak dan tak ramai pun orang nak buat kerja kesukarelawanan. Itu sudut pandang manusia ni berbeza. Sudut pandang manusia berbeza dan kenapa kita menulis juga berbeza. Contohnya bab kesukarelawanan, tips kesukarelawanan yang saya miliki selama 40 tahun, saya rasa adalah rugi jika tidak dibukukan untuk saya dan generasi akan datang. Dan Alhamdulillah, buku 1 telah pun terjual 1,000 unit. Buku 2 juga telah terjual 1,000 unit. Buku ketiga saya tak sempat nak untuk all up untuk jual lagi sebab saya baru dapat jual 100 unit sebab saya agak terus pergi ke macam buku tu siap, saya dah sibuk dengan nak pergi misi dan sebagainya. InsyaAllah balik nanti akan teruslah. Tapi sebenarnya kita nak tujuan utama saya tulis buku tu sebab bukan untuk dikenali, dihargai, disanjung sebab jasa, tapi lebih kepada perkongsian sebab ada benda yang paling bernilai dalam dunia ni yang sebenarnya tidak boleh diambil daripada teori siapa pun. Tidak boleh diambil daripada teori siapa pun kerana pengalaman adalah sesuatu yang kita lalui sendiri. Yang kita lalui sendiri, yang di dalamnya mungkin ada tips-tips, mungkin ada ilmu-ilmu yang boleh dimanfaatkan kepada orang lain. Kalau saya tak tulis, semuanya dalam diri saya, ditakdirkan saya pergi, meninggal menghadap Allah SWT, benda itu dibawa bersama saya. Tapi bila saya tulis, saya turunkan dia dalam bentuk penulisan, so generasi akan datang boleh dimanfaatkan. Adik-adik pun boleh manfaatkan buku ni sebab harganya pun bukan mahal lah, harganya pun dalam RM10, RM8. Kita tidak bertujuan untuk keuntungan tapi lebih kepada perkongsian. Dan insya-Allah saya akan terus menulis. Ada lagi 7 siri, 7 sebab buku ni kita akan tulis sebanyak 10 buah lah. Ada tips dekat lapangan, ada tips memilih NGO yang bersesuaian untuk kita terlibat, ada tips mencari dana dan sebagainya. Sebab untuk menjadi sukarelawan dan menjadi organisasi sukarelawan yang efektif, mendapatkan dana adalah salah satu yang penting. Itulah lebih kurang tentang buku saya. Sebab tadi ditanyakan tentang buku, jadi saya cerita tentang buku lah. Untuk mengekalkan momentum kesukarelawanan tu, mudah saja ayatnya. Buat sesuatu yang kita suka.
buat sesuatu yang kita cinta, buat sesuatu yang menjadikan kita adalah manusia yang bermanfaat kepada orang lain ya. Pada satu hari seorang sahabat pernah mendatangi Rasulullah SAW dan dia bertanya kepada Rasulullah SAW. Dia kata, macam manakah ciri orang yang ciri-ciri orang yang akan masuk syurga? Kemudian Rasulullah bertanya pada dia, apa yang kamu lakukan apabila kamu bangun tidur sehingga kamu tidur? Jadi dia pun ceritalah kebaikan A, B, C, D, E, F, G, H, I. Jadi Rasulullah pun bagi tahu, itulah yang Allah suka. Manusia yang Allah suka adalah orang yang sentiasa melakukan kebaikan. Daripada awal dia bangun tidur dia sampailah dia tidur semula penuh dengan kebaikan. Allahuakbar. Itu sedikit pandangan saya. Semoga perkara sedikit tapi berterusan dengan keikhlasan, niat dan cara yang betul akan menjadikan kita semua ni istiqamah dalam kerja-kerja kesukarelawanan. Sama ada setelah bermula 40 tahun yang lalu atau bermula pada hari ini, lakukan ianya secara berterusan. Wallahualam. Saya bagi pas balik pada moderator. Terima kasih Puan. Saya kagum dengan semangat Puan dalam menerbitkan buku. Walaupun pelbagai halangan dan cabaran, tetapi keikhlasan yang Puan tunjukkan itu mampu memberi manfaat kepada generasi muda. Okey, seterusnya saya teruskan lagi dengan sesi soal jawab dari para penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sebelum itu saya ingin perkenalkan diri, nama saya Nisha Raida binti Jaafar. Terima kasih kepada moderator kerana memberi peluang kepada saya untuk mengajukan soalan. Saya ingin mengajukan soalan kepada Puan Roha tentang bolehkah Puan kongsikan tips bagaimana untuk mendorong seseorang itu menjadi sukarelawan tanpa paksaan? Itu adalah soalan saya. Saya nama tadi apa? Sherry ya? Ya, Sherry. Okey, terima kasih Sherry sebab tanya. Sebenarnya kalau kita tengok perkataan sukarela tu sebenarnya telah menyebabkan mindset orang dah tak betul. Kan sebab apa? Sukarela, bila kita suka baru kita rela buat. Sepatutnya dia tidak boleh dilihat daripada sudut macam tu sebab kita kena tengok dari sudut macam tadi Cik Johan dia tunjuk banyaklah list kan kebaikan daripada sudut tu. Tapi disebabkan kita punya mindset, saya punya pengalaman masa mula-mula melibatkan sukarelawan ni, ada orang akan jawab macam ni, alah benda sukarela kan, kalau aku suka aku buat lah, kalau aku tak suka aku tak buat, kalau aku suka aku rela buat. Jadi mindset tu kita kena pupuk lah. Saya nampak Malaysia telah bergerak ke arah memupuk minda supaya kita supaya daripada kecil lagi, daripada sekolah lagi kita dididik dengan kesukarelawanan kan. Jadi tambah sekarang ni di IPT saya nampak boleh dikatakan semua IPT menggalakkan student untuk melakukan kerja-kerja kesukarelawanan ni dah makin bertambah lah. Jadi Malaysia dah bergerak ke arah tu. Dan untuk pengetahuan adik-adik, sebenarnya kesukarelawanan ni pada hari ni bukan sahaja satu bentuk sukarela, bukan bentuk yang kita buat suka dan rela. Maksudnya boleh menjadi satu kerjaya. Boleh jadi satu kerjaya yang menyeronokkan. Boleh jadi satu kerjaya yang menarik. Contohnya di Malaysia terdapat lebih 70,000 NGOs
lebih 70,000 NGO ni macam-macam. Macam-macam, bukan sekadar orang kata apa NGO kemanusiaan. NGO macam-macam lah. Dari sudut keagamaannya ni semua campur lah. Ada yang Kristiannya, ada yang Buddhisnya, ada yang Tamilnya, ada yang Hindu dan sebagainya. 70,000 ni very interesting. Setiap NGO ni dia ada masing-masing punya area yang menarik yang boleh dipilih. Contoh kalau macam adik dekat IPT, boleh pilih nak involve NGO yang mana satu. Kalau nak dapat orang kata apa, nak menambah pengetahuan tentang kanser atau dan macam mana nak tolong orang kanser, ada NGO-nya. Macam mana nak tolong orang warga emas, ada NGO-nya. Macam mana nak tolong orang yang memiliki penyakit yang special, ada NGO-nya. Maksudnya nak cerita bidang ni bidang yang menarik untuk dieksplor. Jadi kalau di masa depan bila berkongsi dengan kawan-kawan untuk menarik minat mereka, luaskan perkongsian, bagi tahu dia orang okey, bidang NGO ni sangat luas dan menarik. Dia bukan sekadar orang kata apa macam dulu-dulu kita buat gotong royong, cuci itu gotong royong buat ni, tak, dia sangat luas. Itu yang pertama. Yang kedua, dia juga sampai ke level antarabangsa. So boleh ajak kawan-kawan, boleh ajak kenalan, bagi tahu dia orang kata NGO ni bukan benda kedua. Maksudnya bukan macam alah NGO lah, leceh lah, apa ni buat kerja ni. Bukan, dia adalah satu bentuk program, ada satu bentuk aktiviti yang mencapai antarabangsa. Jadi siapa yang terlibat dengan kerja-kerja kesukarelawanan ni, dia boleh sampai ke antarabangsa. Macam adik-adik semua ni, kalau rajin explore dan sebagainya, boleh ke luar negara pun untuk berbakti sebagai seorang sukarelawan. Tapi kena buat kajian sikit. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, kerja-kerja kesukarelawanan ni membuka kepada ruang-ruang kerjaya. Boleh share dengan kawan-kawan juga. Kata dia juga boleh, bukan kata dulu kita buat kerja-kerja NGO ni lepas waktu kerja sahaja. Macam saya dululah, habis kerja jadi engineer tu, Sabtu Ahad saya buat kerja kesukarelawanan. Tapi sekarang tak. Saya full time. Saya dah ada allowance saya sendiri. Saya ada KWSP, ada SOSO dan sebagainya. Bertugas di NGO kemanusiaan, dan kawan-kawan saya yang lain pun bertugas di NGO yang lain dan sebagainya. So conclusion dia, nak jadikan nak mengajak orang kepada menjadi kesukarelawanan, first kita punya diri sendiri kena faham apa itu maksud kesukarelawanan, kena faham kebaikan dan kelebihan terlibat dengan NGOs. Kemudian kita slowly ajak kawan-kawan kita untuk mendalaminya, memahaminya, kerana tadi 3 perkara tadi bidang NGO terlalu luas, terlalu menarik, daripada kebangsaan sampai ke international. Yang keempatnya, boleh menjadi kejayaan juga. Allahualam. Harap menjawablah soalan Sherry tadi. Terima kasih Puan atas perkongsian yang cukup jelas. Terima kasih Puan. Seterusnya kita buka soalan kepada seorang lagi volunteers untuk bertanyakan soalan. Selamat sejahtera. Nama saya ialah Tijah Singh. Saya juga mempunyai soalan yang ingin ditanyakan berkaitan dengan kesukarelawanan. Soalan ini akan dianjurkan kepada Encik Johan. Wajarkah sukarelawan mengharapkan upah semasa berkhidmat? Apakah pendapat Tuan terhadap perkara ini? Baik, sebelum saya jawab Ati, soalan tu soalan apa ni yang cukup bagus Ati. Sebelum saya jawab, saya nak tambah sikit, respon sikit pasal volunteerism. Kalau kita tengok sekarang macam Kak Roha cakap, volunteerism ni terlalu banyak, dan mungkin banyak yang you all pelajar-pelajar yang tak pernah dengar ataupun tak didedahkan. Ada satu grup sukarelawan di kerja dia kan. Kerja dia cari lubang dekat jalan raya. Okey, katakanlah kawasan dia kawasan Selayang, katakanlah. Kawasan dia kawasan Damansara ataupun macam kat saya kat kampung Dusun Muda.
Kerja dia cari lubang kat jalan, so dia akan cari dana untuk tutup lubang tu supaya motor tak masuk dalam lubang tu. Ini dah lama di Malaysia saya tak ingat dah nama NGO tu. So kerja dia ialah mencari apa dia panggil jalan raya yang tak betul ni, dia akan turak, dia akan menurak. Kalau ditanya daripada mana pembiayaan dia, itulah sumbangan orang ramai. Dia tidak mengharapkan daripada Jabatan Kerja Raya, dia tak mengharapkan daripada local council, dia tak harap mana-mana pembandaran. Kerja dia pergi pada tengah malam, ketika laluan tidak sibuk, 10 orang, 20 orang dengan missionaries dia akan menurak jalan tadi. Itu satu jenis NGO. NGO yang kedua ialah dia keluar pukul 2 pagi, pukul 3 pagi memberi makan kucing. Dia panggil cat NGO. Kerja dia ialah mencari gelandangan kucing-kucing yang berkeliaran untuk diberi makan di lorong-lorong. Jadi kita betul macam Kak Roha cakap tadi, kita jangan sempitkan skop apa dia panggil bidang sukarelawan ni. Kalau dulu bidang sukarelawan ni kalau nak jadi sukarelawan seolah-olah kena masuk Girl Guide, Pandu Puteri, kena masuk scout, pengakap dan sebagainya. Baik, dia sebenarnya ni T saya nak respon pada T. Soalan T tu mudah tetapi dia payah. Soalan yang dikemukakan tu sebenarnya mudah. Adakah sukarelawan ni boleh menerima pembayaran ataupun tak perlu apa dia panggil, tak perlu minta upah dan sebagainya. Sebenarnya saya dah beritahu tadi sikap sukarelawan ni bila kita nak buat kerja-kerja sukarela ni, kita mula-mula memanglah kita tak letakkan dollar and cent upah sebagai matlamat. Okey, tetapi kalau orang nak bagi memang dia ikhlas. Dia pun sukarelawan nak bagi. Kita sukarelawan buat. Dia sukarelawan nak bagi. Dia pun sukarelawan juga. Contohlah kita cuci, kita potong lalang kat sebuah kawasan komuniti. Ada satu sukarelawan pula dia beli nasi bungkus. Dia tak bagi kita dalam bentuk wang ringgit. Tapi dia buat nasi bungkus, dia buat air. Kita terima je lah. Kita tak boleh nak kata, saya tak mau terima lah nasi bungkus awak. Saya free, saya tak terima upah. Tak boleh macam tu. Itu satu bentuk. Salah satu bentuk sumbangan. Yang kedua, bila kita nak buat kerja-kerja sukarela, ada beberapa kos yang tak dapat dielak. Fixed cost yang tak dapat dielak. Contohnya, contoh apa? Contoh, kita nak beli cat. Kita tak mampu tapi kita boleh sumbang dalam bentuk tenaga. So kita mestilah kita mencari sumber untuk kita beli cat tadi. Kita mencari sumber keuangan, dana. Macam Kak Roha pun ada sebut tadi, kita kena buat fundraising. Kita kena lakukan dia panggil fundraising campaign. Untuk perhatian semua sukarelawan, saya nak tinggal sebelum berakhir sesi webinar ni ada 5 perkara. Minta kalau boleh tolong tulis. Saya tak sempat nak kongsi dalam slide. Pertamanya ialah seseorang sukarelawan kena ada kasat. 5 perkara ni ialah kasat. Saya ringkaskan KASAT. Jadi tuan-tuan boleh tulis dulu K tu apa, A tu apa nanti, S tu apa, A tu apa, T tu apa. K yang pertama ialah knowledge. Seseorang sukarelawan mesti mempunyai knowledge. Kak Roha pernah sebut dah tadi, prerequisite-nya ialah kena ada ilmu. Knowledge itu adalah pengetahuan. Okey, baik sukarelawan nak pergi luar negara, baik sukarelawan dalam negara, baik sukarelawan nak cuci masjid, baik sukarelawan nak tolong kucing, dia bagi makan kucing, dia kena tahu kucing ni jenis Persian ke, kucing ni jenis apa, adalah banyak kucing ni jenis penyakit apa. Alright. Nampak? Dia kena knowledge tu kena ada. Prerequisite. Dia tak boleh terjah aja nak tolong tetapi dia kena ada knowledge. Saya nak cakap pasal knowledge ni panjang cerita. Yang kedua dia kena ada ability. K tadi knowledge, A dia kena ada keupayaan. Dia mesti mampu berdasarkan kepada keupayaan masing-masing. Ada orang OKU, tak ada 2 tangan, cacat anggota, tetapi dia menjadi sukarelawan. Setakat mana yang dia mampu. Okay? Right. Okay, yang ketiga ialah S. Tadi saya buat kasat kan. S ialah safety and security. Keselamatan
dan juga apa dia panggil keselamatan dan security. Kita kena ada langkah-langkah keselamatan. Macam Kak Roha pergi ke Istanbul, nak pergi ke kamp pelarian. Dia dah fikir dah tu kat Malaysia tu, dia bawa duit nak bantu kat sana. Macam manalah kalau lah duit aku ni orang snatch ke dan sebagainya. Bagaimana kalau insurans, ada insurans ke tidak? Bagaimana nak masuk kamp pelarian itu, dah divaksin ke tidak? Booster dah ambil ke tidak? Contoh. Nampak? Okey, ada penyakit kat sana. Saya sendiri macam-macam, taun dah kena, macam-macam penyakit dah kena, malaria dah kena, dah masuk ICU pun. Orang kata dah mungkin dah tak ada harapan dah. Apa lagi tak kena? Di Bangladesh pun dah kena berjangkit penyakit, masuk dalam kamp pelarian dan sebagainya. Ini adalah tahap security yang kita kena fikirkan. Safety, keselamatan. Okey. K-A-S-A. Attitude, sikap kita. Kalau saya senarakan attitude, sikap yang baik, semua sikap yang baik ni kena ada. Sikap amanah, sikap jujur, disiplin, punctuality, ketepatan, macam-macam kena ada. Last kali ialah KASA-T. T ni adalah tools and equipment. Kita kena ada peralatan yang kita gunakan. Saya sebagai fotografer profesional, saya berdaftar dengan Nikon Professional Services. Saya juga adalah juru foto dan saya juga adalah jurulatih fotografi. Okey, saya kena ada tools untuk merakamkan beberapa detik dokumentasi. Mungkin saya guna phone saya, mungkin saya guna kamera besar saya, mungkin saya akan bawa drone. Kat mana yang perlu saya boleh flykan drone untuk ambil gambar kamp pelarian, kat mana tak boleh, kat mana boleh saya ambil gambar, adakah boleh ambil di kamp apa dia panggil kepentingan tentera, tak boleh ambil. Right. Saya kena ada tools, saya kena ada report. Balik saja daripada misi kemanusiaan, baik kecil, baik besar, baik tempatan, baik luar negara, baik dalam negara, saya kena tulis report. Saya tak bawa contoh sebab saya di Kuala Lumpur sekarang ni. Kalau tidak saya boleh tulis contoh report. Kita kena ada tools kita. Kita kena ada peralatan kita. Kita kena ada, dalam tools kita mungkin ada ubat-ubatan. Mungkin kita ada darah tinggi, kita kena bawa. Kita ada kencing manis, kita kena bawa ubat-ubatan. Jadi kita kena bawa vitamin dan sebagainya. Ini adalah perkara tips yang seseorang sukarelawan kena ada. K, saya ulang balik, knowledge. A ialah ability. S ialah safety and security. A ialah attitude, sikap yang positif. Dan 5 ialah T, tools and equipment. Correct tools and equipment. Contohnya, kalau kita nak pulas skru, kita jangan guna pisau, kita guna screwdriver. Menggunakan peralatan yang betul untuk tugasan yang betul. Itu penting. Okey, saya setakat tu dulu. Jadi upah, tengok keadaan, ada orang dia menyumbang kepada kita untuk melepaskan kos kita. Okey, tak salah, macam juga seorang guru Quran, okey, mengajar Quran, tetapi orang kampung nak bagi beras, orang kampung nak bagi gula, orang kampung nak bagi susu pada ustaz yang mengajar Quran itu. Pada awalnya ustaz yang mengajar tu sukarela, dia tak mahu upah. Tetapi dia boleh menerima, tak menjadi masalah. Tak menjadi masalah. Wallahu a'lam. Siapa yang Terima hebat? kasih Tuan atas penerangan. Siapa yang qari'ah hebat Al-Quran kan? Dia nak mengajar sukarela. Dia kat kampung dia, aku nak mengajar sukarela Quran. Okey, 20 orang pelajar-pelajar datang. Sekarang cuti semester. Saya nak ajar kanak-kanak di kampung saya sukarela. Nampak? Fine, go ahead. Itu pun sukarelawan. Wallahu a'lam. Teruskan moderator. Terima kasih Tuan atas penerangan yang sangat jelas dan pengalaman yang Tuan kongsikan sangat menarik. Semoga jawapan yang diberikan oleh para panel dapat menjawab persoalan yang dikemukakan. Maka majlis kita pada hari ini telah tiba di penghujungnya. Saya dengan itu menjemput pengarah program untuk memberi ucapan penutup, seterusnya merasmikan program kita pada hari ini. Okey, baik.
Terima kasih kepada saudara Ikmal. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Alhamdulillah tanpa sedarlah agak ralik mendengar perkongsian daripada Encik Johan dan Puan Roha. Apa yang dapat saya simpulkanlah daripada perkongsian ini, sebenarnya aktiviti sukarelawan ni bukanlah sesuatu beban. Ia merupakan terapi minda juga kepada kita. Jadi sedikit sebanyak, sebenarnya agak banyak membantu dalam kesihatan mental kita. Jadi selain itu saya dapat concludekan bahawa aktiviti sukarelawan ni apabila kita banyak berkecimpung semakin lama ia dah menjadi sebati seperti yang dinyatakan oleh Puan Roha kan. Kita rasa macam benda tu dah menjadi rutin. So ia tak membebankan kita sebagai seorang pelajar, seorang suri rumah, seorang pekerja. Okey, seterusnya selain itulah saya ingin berterima kasihlah kepada semua pihak yang terlibat, terutamanya kepada para panel kita lah atas perkongsian yang sangat hebat, dan juga tidak dilupakan kepada Puan Rahimah Embong ada kat sini kerana dia membantu saya dalam mendapatkan panel yang sangat luar biasa ini. Jadi saya merasmikan majlis penutup bagi webinar ini. Sekian, terima kasih.